Industri pelancongan negara sehingga kini mengalami kerugian kira-kira 45 bilion ringgit akibat penularan COVID-19 sejak daripada Mac tahun lalu. Tapi terdapat nafas baru untuk selamatkan industri ini apabila sebelum krisis politik dalam negara berlaku lagi semalam dan kerajaan ada umumkan gelembung pelancongan dan Langkawi jadi projek perintisnya. Projek rintis berkenaan dilaksanakan hanya apabila kadar vaksinasi lengkap penduduk Langkawi capai sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah keseluruhan populasinya dan kumpulan yang dibenarkan melancong ke Langkawi kelak terhad kepada individu yang telah pun terima vaksinasi lengkap. Saya nak bersama dengan Uzaidi Udanis dan beliau merupakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia untuk kita sama-sama bincangkan bagaimana indikator-indikator yang membawa kepada pembukaan semula gelembung pelancongan ini dan bagaimana kita boleh melaksanakannya dalam keadaan persekitaran yang selamat, apakah persediaan kepada industri pelancongan dan bagaimana polisi yang baik ini dapat diterapkan dalam menyelamatkan industri ini. Dan Encik Uzaidi, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya nak teruskan kepada perbincangan kita. Kita nak lihat sebenarnya kepada perkara ini, apakah indikator-indikator yang telah pun digariskan oleh pihak Kerajaan Perkhidmatan Nasional sebelum ini. 80% capai vaksinasi sebagai satu indikator yang baik atau realistik. 80% daripada populasi sesebuah kawasan itu terlebih dahulu, ataupun kita lihat kepada indikator lain, vaksinasi harian kita dan juga penerima lengkap 2 dos vaksin ini. Apa indikator-indikator yang realistik untuk kita capai? Terima kasih Hafizi. Jadi kalau kita lihat perkembangan di seluruh dunia lah, kita tahu amat penting untuk satu negara itu mempunyai imuniti kelompok. Jadi untuk Malaysia mempunyai komuniti kelompok dan juga mengikuti best practice daripada negara-negara maju, negara-negara yang telah terbukti yang telah mencapai 80% daripada jumlah keseluruhan populasi dan mereka terbukti it's already evidence based berjaya dalam memerangi pandemik COVID ni dan juga berjaya memenangi pandemik ekonomi. Ini boleh kita lihat di mana kehidupan kembali seperti biasa seperti negara-negara UK, negara Amerika Syarikat dan juga negara Eropah. Dan kita juga lihat destinasi pelancongan seperti Phuket, Thailand, telah mengambil inisiatif untuk mencapai imuniti kelompok sebanyak 80% yang dimulakan sejak tahun lepas lagi dan telah terbukti berjaya dalam pembukaan industri pelancongan mereka melalui Sandbox Phuket. Dan alhamdulillah pihak kerajaan Malaysia amat serius dalam mencapai target ini. Jadi baru-baru ni saya berpeluang mesyuarat bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha MOTEC Haji Zamri. Kami diberitahu progres imuniti kelompok 80% ini sedang berjalan dengan lancar. Malah ada yang satu tempat telah mencapai sasaran ini seperti Pulau Tioman. Dan semalam semasa engagement dengan Menteri Besar Negeri Sembilan pun kami telah diberitahu yang Port Dickson, destinasi yang terkenal untuk raga kita ni, telah pun mencapai 80% imuniti kelompok. Ini penting bagi kami dan sangat realistik untuk melindungi rakyat Malaysia, Hafizi. Dan sebenarnya bagaimana kita nak lihat persediaan daripada pihak industri dalam kita nak membuka gelembung pelancongan ini? Kalau kita lihat Langkawi telah pun disenaraikan. Mungkin Uzaidi boleh nyatakan di mana sebenarnya prospek-prospek untuk kita laksanakan gelembung pelancongan ini? Kawasan-kawasan yang bagaimana? Adakah terhad kepada pulau-pulau perhentian, pulau-pulau pelancongan sahaja ataupun kita boleh buka sebenarnya dengan lebih luas seperti yang Encik Uzaidi katakan, Port Dickson? Jadi secara realistik lah Hafizi, untuk gelembung pelancongan ni lah, jadi kita dijalankan secara efektif. Kita haruslah laksanakan secara peringkat demi peringkat. Ia boleh dimulakan di pulau-pulau seperti Langkawi, apa yang saya sama amat bersetujulah dengan pihak kerajaan untuk memulakan di Pulau Langkawi dan Pulau Labuan, Tioman, Pangkor, sebab keluar masuk pelancongan ke pulau-pulau ni kita boleh kawal. Kita boleh manage, kita boleh menguruskan. Jadi selepas kita melihat betapa efektifnya di pulau-pulau ini, mungkin kita boleh luaskan kepada destinasi pelancongan. Jadi industri pelancongan ini adalah industri yang mementingkan kualiti perkhidmatan. Jadi kita juga memerlukan satu confidence untuk pelancong-pelancong melawat. Jadi kita perlu protect, kita boleh menguruskan tempat destinasi secara efektif sebelum kita buka kepada pelancong-pelancong, Abizi. Bagaimana dengan SOP? Jika ditutup sekali lagi selepas ini apabila gelembung pelancongan itu dilaksanakan, ini sudah pasti membawa kepada kekecewaan industri pelancongan. Kita pernah lihat SOP ketika PKP 2.0. Ramai menyatakan agak keliru. Jadi bagaimana kita perlu rangka SOP kali ini? Kerajaan baru perlu rangka SOP dengan lebih baik lagi dan ia kekal dan memastikan bahawa semua faham SOP yang dilakukan pada kali ini.
Jadi Hafizi, kita tahulah virus ni semakin hari semakin pandai. Pandai pula dia menyakiti dan berjangkit dengan membunuh manusia ni. Kadang-kadang kita seriau kita dengar dengannya setiap hari ada beratus-ratus rakyat Malaysia terkorban akibat virus ni. Kita tahu pelbagai varian yang tengah menyerang kita ni. Jadi bagaimanapun kita kena haruslah belajar bagaimana kita boleh lebih pandai daripada virus ni, kita boleh hidup bersama virus ni, dan SOP yang amat penting. SOP ni harus dinamik dan relevan. Jadi maka amat pentinglah pihak kerajaan baru melibatkan pihak industri pihak industri pelancongan dalam menggubal SOP ini. Kita perlu ada dalam tawatankuasa SOP ini bersama-sama dengan pihak MKN, pihak NADMA, supaya kita boleh faham lebih boleh memberi pendapat praktikal idea, dan bila ini berlaku maka pihak industri akan lebih faham SOP ini untuk kita mengamal dan mematuhi secara efektif. Hafizi. Dan sekiranya ada satu kempen besar-besaran digerakkan oleh pihak industri pelancongan untuk pastikan bahawa betul SOP ini juga perlu dipatuhi oleh rakyat, tapi pihak industri itu juga perlu dilakukan SOP yang baik untuk pastikan bahawa kesemua pihak mematuhinya. Jadi kita nak lihat satu kerjasama yang begitu jitu daripada kalangan rakyat dan juga penggiat industri pelancongan. Bagaimana ini dapat dilakukan? Adakah dapat dilakukan dengan kempen-kempen? Adakah dapat dilakukan dengan kaedah-kaedah lain untuk kita pastikan bahawa ia dibuka dalam keadaan yang begitu selamat? Bila sejak tahun lepas, Fizi, sebenarnya pihak industri telah bekerjasama dengan pihak Malaysia Productivity Corporation ataupun MPC melalui Tourism Productive Nexus untuk memastikan, make sure industri players ni sentiasa produktif dan kami juga mengeluarkan pensijilan supaya pihak industri dia boleh proaktif dalam mematuhi dan mengamal SOP COVID-19 ni. Inisiatif ini sangat penting, very important. Ini boleh meningkatkan kepercayaan pada pelancong untuk melawat satu-satu destinasi apabila pengusaha memaparkan sijil ni di premis masing-masing. Dan kami juga mempunyai sistem feedback ataupun sistem maklum balas di mana para pelanggan ataupun para pelancong boleh memberi teguran, boleh memberi maklum balas jika tempat pelancongan itu tidak mematuhi ataupun mengamal SOP ini. Ini amat penting. Jangan kita nak bergantung pada pihak polis saja. Jangan kita nak bergantung pada pihak tentera ataupun pihak penguasa untuk kita memastikan SOP ini dipatuhi. Kita sendiri, industry players, we need to take proaktif, mengambil bahagian proaktif untuk memastikan bukan saja industri players yang mematuhi tapi juga untuk pelancong-pelancong tempatan untuk mematuhi SOP ini. Hafizi, alhamdulillah melalui kempen sedaran ini sebanyak 1000 premis pelancongan telah berjaya mendapat pensijilan yang baru-baru ini. Hafizi. Dan kita nak juga melihat kepada apa yang berlaku semalam, peletakan Perdana Menteri dan juga seluruh kepimpinan kabinet itu sendiri. Kita nak lihat polemik politik dalam negara ini. Sebenarnya apa yang sekarang ini diperkatakan, dibincangkan oleh penggiat-penggiat industri pelancongan. Kita nak tahu industri pelancongan dah terjejas teruk. Namun apabila berbalik kepada krisis politik, apa kesan lain yang mungkin terjadi sekiranya ini berpanjangan? Sebenarnya, Hafizi, antara ciri-ciri negara kita, ciri-ciri Malaysia yang sangat dicemburui oleh negara luar, mereka ni sangat jealous dengan Malaysia ni, adalah rakyat kita ni amat matang dalam perkembangan politik semasa dan juga mencuba menangani cabaran krisis management ini. Di negara kita telah ada foundation yang kuat, dan ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktirafkan raja sebagai ketua negara dan perlembagaan. Jadi kalau kita lihat negara maju seperti negara Amerika, lihat Amerika pun ada rusuhan apabila adanya krisis pertukaran pemimpin. Syukur alhamdulillah ini tidak berlaku di Malaysia. Insya-Allah, sebab rakyat kita sangat matang, sangat mature dan pihak industri pun tahu industri pelancongan adalah sejenis industri direct source, itu bergantung pada willing buyers dan willing sellers, willing tourist dan willing supplier, willing operators. Ianya bukannya kontrak berjuta yang diberi oleh pihak kerajaan. Kita kena earn, we must promote, kita kena bekerja kuat untuk dapatkan pelancong. Jadi industri perlu digerakkan oleh pihak industri. Industri must lead the industry. Saya rasa selagi negara kita aman, negara kita tenteram seperti sekarang ini, ia tidak memberi kesan yang negatif. Malah ia akan menjadi satu keunikan ataupun advantage pada kita untuk kita menarik lebih ramai lagi pelancong antarabangsa untuk datang dan melawat di sini. Kita tengok, lihat betapa keunikannya Malaysia, betapa uniknya, betapa matangnya rakyat Malaysia untuk menghadapi krisis-krisis begini. Hafizi.
Dan Encik Zaidi, apa sebenarnya yang perkara yang telah pun dilakukan oleh pihak Kerajaan Perkhidmatan Nasional yang positif yang kita boleh ambil dan ia perlu diteruskan oleh kerajaan yang akan baru dilantik ini dari aspek pelancongan sebenarnya? Apa yang kita nak bawakan seterusnya dan juga apa perkara yang mungkin boleh kita perbaiki daripada semasa ke semasa? Fizi, sebenarnya bagi kami di industri pelancongan, kita lihatlah kerajaan cuba sedaya upaya, kerajaan PN cuba sedaya upaya untuk mengatasi, untuk membantu industri pelancongan. Tapi kita perlu lonjakkan lebih. Kita perlukan lebih inisiatif untuk kita keluar daripada krisis ini. Jadi oleh itu, sebagaimana kita tahu, industri pelancongan adalah industri yang penting untuk Malaysia, penyumbang ketiga besar untuk ekonomi negara kepada keluaran dalam kas ataupun GDP, dan menyediakan 4 juta pekerjaan. Tadi kita dengar tadi ramai yang menganggur kan. Jadi industri pelancongan boleh menyediakan pekerjaan yang banyak, yang berkualiti, yang memberi boleh meningkatkan kadar gaduan pekerjaan untuk graduan-graduan kita. Jadi ini adalah penting. Industri pelancongan adalah penting untuk memulihkan ekonomi negara. Jadi semua pihak kena memainkan peranan yang penting, dan juga daripada pihak kerajaan hingga ke pihak industri, pada pihak bank dan juga pihak bank negara. Kami amat berharaplah kerajaan baru mempunyai political will yang kuat, untuk memastikan pihak yang untung semasa pandemik ini bersama-sama. Bukan saja kita duduk diam je, yang untung tu sama-samalah kita menyumbang dalam peperangan ini yang kita menghadapi COVID-19 ni. Jadi industri pelancongan adalah industri yang sangat besar, bukan saja hotel, bukan saja travel agent, bukan hanya tour guide, dia lebih pada keseluruhannya. Jadi kami berharap bahawa pihak kerajaan baru akan mendengar cadangan kami, pandangan kami oleh pihak industri, libatkan kami. Bukan setakat ambil maklum saja, tapi mengambil bahagian, mengambil tindakan di luar kotak untuk menyelamatkan industri pelancongan yang telah lama terjejas, dah lama dah sakit teruk akibat pandemik ini. Jadi mantapnya industri pelancongan, maka mantaplah ekonomi Malaysia. Empowerkan kami penggiat industri pelancongan untuk membantu dan memantapkan semula negara kita yang tersayang ini. InsyaAllah kita akan all out untuk membantu negara. Dan Encik Zaidi, kita nak juga lihat kepada penerima lengkap 2 dos vaksin COVID-19 ini. Saya nak bawakan Encik Zaidi melihat kepada sijil digital vaksinasi COVID-19 yang kita tahu ada dekat aplikasi MySejahtera. Bagaimana ini sebenarnya dapat diperluaskan bukan sahaja pada peringkat domestik tetapi juga peringkat sekurang-kurangnya ASEAN. Jadi sebenarnya kita kena ada satu sistem yang boleh diseragamkan, bukan saja di Malaysia saja tetapi di negara ASEAN. Jadi haruslah G2G ataupun mesyuarat ataupun kerjasama antara G2G di negara-negara ASEAN, terutama negara ASEAN. Kita perlukan negara ASEAN, pasaran negara ASEAN. Jadi kita perlukan keseragaman di mana mungkin sistem di Singapura boleh bersama-sama dengan sistem di Malaysia, itu MySejahtera. Jangan hanya MySejahtera untuk Malaysia saja, tetapi MySejahtera ini boleh diterima di negara Singapura, di negara Indonesia, di negara Thailand, dan juga sistem mereka pun boleh diguna pakai untuk negara kita. Jadi kita ini inter arrangement antara negara ASEAN. Amat penting untuk kita tahu bahawa pelancong yang datang dari tempat-tempat ini mempunyai satu kelengkapan doksi yang telah lengkap vaksin mereka, dan juga ini akan melindungi rakyat negara Malaysia. Jadi pentingnya amat penting sistem ini harus dihalusi, deep dive, dan juga kita boleh bersama-sama dengan negara-negara ASEAN ni, Afizi. Dan Encik Zaidi, tadi ada Encik Zaidi katakan bahawa harapkan kerajaan baru ditubuhkan ini mengambil kira, melibat uruskan daripada industri pelancongan, ambil cadangan dan sebagainya. Mungkin sekarang ini adalah waktu yang terbaik untuk Encik Zaidi berikan sekurang-kurangnya 3 cadangan kepada kerajaan yang baru ini untuk kita selamatkan industri pelancongan secara asasnya, dan kemudian kita akan membina semula industri ini secara perlahan-lahan. Wah, ini soalan cepu emas ni, Hafizi. Sekaligus memang kalau nak pilih, memang banyak nak kena pilih ni. Nanti kan saya cakap satu benda kan, yang lain pula rasa kenapa saya kita tak masuki. Jadi sebenarnya industri pelancongan ni sebenarnya besar, amat besar. Dia bukan hanya melipati hotel, seperti saya beritahu tadi, hotel dengan travel agent, dia melipati penduduk tempatan. Dan kalau industri pelancong ada datang ke tempat-tempat tu, ekonomi setempat tu boleh dinaikkan, boleh dimentlabatkan. Jadi kita perlukan agile regulation. Pihak kerajaan kena lihat, deep dive
apa regulation yang tidak relevan lagi, apa regulation yang boleh diubah suai tanpa melalui kena ubahkan akta. Kita perlukan quick win sebab industri pelancongan ini adalah best ataupun low hanging fruit yang kita boleh kutip buah tu, kita boleh ambil buah tu dan kita dapat menikmati buah tu. Jadi amat penting untuk pihak kerajaan untuk adaptasikan agile regulation. Lihat dengar apa industri perlu, dan juga kita beri satu keputusan, satu kesenangan untuk industri pelancongan untuk terus memantapkan industri ini. Jadi perlukan agile, dan juga kita kena lihat seperti mana jadi Profesor tadi beritahu, kita kena lihat model ekonomi. Model ekonomi kita tak mahu jadi macam mass tourism, over tourism. Kita tak mahu. Kita nakkan quality tourist datang ke sini. Jadi quality turis kena high end. Kita lihat MM2H, dan juga kita lihat tourism, wedding tourism. Macam kenapa susah sangat pelancong datang sini, pelancong kaya-kaya datang sini untuk kahwin kat sini. Bukan nak dapatkan warga negara, tapi nak kahwin kat sini. Sebagaimana mereka boleh kahwin di Phuket, kahwin di Bali dengan senangnya. Jadi kita anggapkan mereka ni memberi satu pulangan yang besar untuk ekonomi negara. Jadi banyak lagi sektor-sektor agrotourism, spa, wellness, medical tourism. Ini adalah satu-satu elemen ataupun satu-satu segmen yang boleh memberi memberi kepulangan-pulangan yang besar pada ekonomi negara. Is low hanging fruit. Kita kena dengar apa industri cakap, dan juga kita boleh lihat supaya kita pushkan, empower ke industri supaya industri lead the industry in tourism industry. Hafizi. Okey, baik. Terima kasih Encik Uzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, atas kita ingin melihat bagaimana sebenarnya industri yang paling awal terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 dan yang paling lambat sekali untuk bangkit semula daripada krisis ini. Bagaimana kita dapat merangkumi dasar-dasar dan juga polisi baru untuk pastikan bahawa ia dapat dibina semula, ketika mana industri ini telah merugi sekitar 45 bilion ringgit akibat daripada penularan COVID-19 sejak daripada bulan Mac tahun lepas. Ini adalah sedikit sebanyak mungkin cadangan kepada kerajaan yang akan ditubuhkan tidak lama lagi. Itulah yang kami jangkakan.